عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا وكيل يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan yang disampaikan bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan disumber ada dalam golongan orang-orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang berbahagia dan dihormati pengurus Masjid Jami' Sultan Abdul Aziz Petaling Jaya dan seluruh jawatan kuasa Masjid Jami' Sultan Abdul Aziz Petaling Jaya, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, termasuk imam bertugas pada malam ini, dan yang dihormati seluruh para jamaah Masjid Jami' Sultan Abdul Aziz Petaling Jaya, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, termasuklah rakan-rakan kita yang hadir bersama pada malam ini, yang jauh yang dekat, yang meraihkan majlis ilmu kuliah maghrib online pada malam ini. Dengan doa dan harapan kita semua, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang sentiasa
direzekikan Allah dengan hidayah yang berpanjangan, direzekikan Allah hidayah yang berterusan, yang sentiasa dipimpin dan terpimpin kehidupan beragama kita demi kelangsungan hingga sampai saat waktunya kita benar-benar mencapai husnul khatimah, iaitu meraih penghujung hidup yang sejahtera. Husnul khatimah, meraih kejayaan di penghujung usia kita dalam keadaan Allah redha, bukan murka. Dinamakan sebagai husnul khatimah, husnul khatimah. Itulah harapan kita, itulah dambaan kita selama ini, kerana kita benar-benar mengharapkan bila Allah bimbing kita dengan ilmu yang bermanfaat, dengan iman yang kukuh, dengan kekuatan hati yang jitu, amal salah yang banyak, dengan keampunan yang kekal sampai kita mati, kita akan berada dalam sebuah kehidupan yang selamat sejahtera. Kita doalah kepada Allah Azza wa Jalla. Saya ucap terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid yang telah memberikan saya ruang dan peluang pada malam ini untuk bersiaran langsung kuliah Maghrib online melalui FB Masjid khasnya dan FB saya bersama. Dan ucapan saya ucapkan kepada Jawatankuasa Masjid, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudahkan hasrat kita, tujuan kita. Kepada saya menyampaikan, Allah permudahkan urusan penyampaian, dan kepada pengurusan masjid, Allah mudahkan urusan pengurusan untuk menjadi pengkalan dakwah kepada masyarakat kita di sekitar masjid, insya-Allah. Dan tajuk akan kita kupas pada malam tuan-tuan ialah hidup bersama hidayah Allah Azza wa Jalla. Hidup bersama hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itulah tajuk kita. Hidup bersama hidayah Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, puan-puan semua, kalau kita semak baliklah sekejap dalam urusan kehidupan kita seharian ini, antara ucapan kerap kita lafazkan malam, siang, pagi, petang, dini hari, senja, kembali balik malam ke siangnya, pada hari-hari berikutnya, antara kalimah yang banyak kita ucapkan, yang kerap kali kita lafazkan dengan rintihan munajat kepada Allah ialah ucapan minta hidayah. Kita mohon pada Allah hidayahnya. Buktinya di mana tuan-tuan? Buktinya dalam ucapan bacaan Al-Fatihah yang kita bacakan itulah. Daripada bacaan ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Daripada 7 ayat Al-Fatihah kita baca pagi, petang, malam, siang, dan senja, dalam solat khasnya, termasuk di luar solat yang mungkin puluhan kali saya semalam, kita kerap minta. Perasankah tidak itulah ucapan yang wajib kita sebut? Wajib sebut. Sebab apa baca Fatihah wajib dalam solat? La salata liman lam yaqra' Fatihatul Kitab. Hukum dalam solat jelas, solat kita batal. Terbatal kalau tak dibaca Fatihah, solat kita batal. La salat, tak ada solat kalau tak dibacakan Al-Fatihah, daripada ayat Bismillahirrahmanirrahim sampai kepada waladhdallin. Ini kenyataan. Jadi wajib kita baca Fatihah bagi orang tegak sembahyang. Ini bagi orang sembahyang. Orang tak sembahyang tak ada apalah, dia tak akan sebutlah apa ni Fatihah. Tapi kita cakap tak orang yang solat. Macam saya dan macam tuan-tuan, daripada awal usia akhir balik dah sampai dah puluhan tahun kita baca Fatihah malam siang. Kekerapan membaca Fatihah itu menjadikan kita acap kali minta satu benda pada Allah Azza wa Jalla malam, siang, pagi, petang. Apa dia? Minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Tuhan kami, berikan kami hidayah, petunjuk ke jalan yang lurus, yang benar. Jam subuh 2 kali Ihdinas siratal mustaqim.
Jam zuhur kita ucapkan 4 kali ucapan ihdinas siratal mustaqim. Jam asar kita solat, ini kira solat wajib ni, tak masuk yang sunat ba'diyah qabliyah. Cakap yang wajib ni. 4 kali dalam solat asar kita ucap ihdinas siratal mustaqim. Masuk maghrib kejap tadi pun kita 3 kali ihdinas siratal mustaqim. Isyak kejap lagi insya-Allah kita akan baca 4 kali ihdinas siratal mustaqim. Mana sekurang-kurangnya dalam seharian kita minta ihdinas siratal mustaqim sebanyak 17 kali. 17 kali confirm. 2 kali subuh, 4 kali zuhur, 4 kali asar, 3 kali maghrib, 4 kali isyak. Gabungannya kita gabungkan semuanya, kita minta ihdinas siratal mustaqim dengan lafaz ucapan bibir kita, dengan hati sekali, bersama kita cantumkan bibir dengan lidahnya, dengan hati kita 17 kali sehari semalam. Saya tanya tuan-tuan, mana lagi ucapan lain yang sebanyak ucapan ihdinas siratal mustaqim? Tak ada. Mungkin kita baca Quran, alhamdulillah kita baca surah Yasin, Al-Kahfi, tapi pengulangan rintihan ihdinas siratal mustaqim sebab tak ada dalam surah yang lain. Kita mungkin bacalah, dapat pahala dan dapat kefahaman. Tapi bila baca Al-Fatihah, kita merayu kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Tuhan kami, berikan kami hidayah ke jalan yang lurus, ke jalan yang betul, ke jalan yang selamat, as-siratal mustaqim. Jadi kalau begitulah sifatnya dalam keagamaan, dalam peribadatan pada Allah, kita ulang sebut ihdinas siratal mustaqim, tolong letak dalam konteks soalan, question mark sikit dalam hidup kita. Limadha? Kenapa kita minta begitu sekali kepada Allah hidayah sampai berbelas kali? Limadha, kenapa? Ini kadang-kadang kita letak situ tanda soal. Kerana kita ni jawapan banyak tu, soalan tak banyaknya. Kadang-kadang soalan katanya, biar nampak jawapan tu konkret. Bila soalan letak di depan kita, kita akan dapat jawapan konkret. Kenapa aku baca sampai 17 kali sehari semalam ihdinas siratal mustaqim? Apa makna? Apa keputusan? Apa resultnya? Apa natijahnya? Kenapa? Ini sinilah kita nak sentuh pada malam ini. Sebab kita nak mu'ayashah, nata'ayash, kita nak hidup dalam suasana hidup bersama hidayah Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, puan-puan, sulang balik, 17 kali sehari semalam bukan angka kecil. Tiap waktu kita solat, itu kalau solat wajib 17 kali. Plus kepada solat sunat yang lain, qabliyah, ba'diyah, solat hajat, solat qiyam tahajud kita, malam siang, solat duha, kita naikkan belah pagi sampai belum zuhur tu. Maknanya bukan 17, mungkin 71 kali. Kita tukar angka. Lebih lagi tak tahu, beratus mungkin. Jadi ini semua satu bayangan awal betapa berharga sekali hidayah itu dalam kehidupan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita kena pertahankan, kita kena perkemaskan, kita kena dakap, peluk kuat-kuat, erat hidayah ini untuk menjadi bekalan dalam perjalanan kita. Kerana bila sampai ke peringkat hidup ini tanpa hidayah Allah Azza wa Jalla, hidayahnya tidak ada pada Allah, apalagi kita ada, tuan-tuan. Kosong, zero. Tidak ada makna sebuah kehidupan tanpa hidayah Allah Azza wa Jalla. Jom kita raikan perbincangan pada malam ini step by step. Saya cuba habiskanlah tajuk ini pada malam ini dalam tempoh sekitar sampai jam isyak. Kita akan tamatkan sekitar 8.40. Kerana isyak 8.38, kita tamatkan jam 8.40 insya-Allah pada malam ini. Terima kasihlah kepada tuan-tuan yang hadir bersama saya pada malam ini. Angka kehadiran makin bertambah-tambah tu insya-Allah. Tapi saya haraplah tuan-tuan yang menonton ini ambillah sedikit peluang untuk share kepada kawan yang lain. Ini jangan tengok saja, share kepada rakan-rakan kita yang lain, rakan setaman, rakan sejalan, rakan sekampung, rakan serumah ke, rakan bernama keluarga jauh dekat, kita sharekan. Daripada kita belah utara ramai tu, belah selatan pun ada, kita share. FB adik kita tahu, kita share, mudah-mudahan sampai. Dan boleh ambil bukan setakat share kepada FB orang, kita boleh ambil share itu kepada grup WhatsApp kita yang lain. Tekan share, kemudian hantar kepada grup WhatsApp yang ada puluhan dalam phone kita tu, insya-Allah. Baik tuan-tuan. Yang kedua, saya ingat suara saya jelas tuan-tuan ya. Saya dapat maklumat pada tuan-tuan,
suara jelas? Boleh tulis jelas suara Ustaz ataupun clear? InsyaAllah saya akan teruskan. Baik. Tuan-puan semua, asas pertama telah selesai. Bagaimana kita merintih belasan kali semalam minta pada Allah hidayah. 17 kali itu minimum. Maksimum mungkin 70, 80 kali. 100 kali mungkin. Baik. Kalau begitu keadaannya, jelas. Terima kasih Saudara Ahmad Hazril. Terima kasih banyak-banyak kerana catatkan kejelasan suara saya, insyaAllah. Alhamdulillah, seronok. Jadi, kalau begitu keadaannya, menunjuk kepada kita bahawa hidayah ini satu benda yang besar. Persoalannya sekarang kepada kita ialah, macam mana kita nak hidupkan hidayah itu bersama kehidupan kita? Macam mana? Kita tidak nak hidayah ini terganggu di jalanan, terabai, terganggu, terbengkalai di jalanan. Hidayah ni tuan-tuan bukan benda kita boleh nampak dengan mata kasar. Hidayah bukan benda kita nampak mata kasar kita. Kalau buah durian nampak mata kasar, dengan durinya, dengan isinya. Buah kelapa muda nampak dia punya bentuk, warna dan kulit-kulitnya. Buah nangka nampak buah yang bagaimana bujur panjangnya dan baunya sekali kita rasai. Buah pisang kita nampak, boleh timbang kilo pun. Pisang nak 10 kilo, buah durian 20 kilo untuk makan keluarga. Tapi bila sebut tentang hidayah, kita tak nampak. Benda gaib dari pandangan zahir kita. Tuan-tuan tak mampu sebut hidayah ni. Saya nampak Ustaz, hidayah semacam segi empat. Hidayah ni bulat macam bulan. Hidayah ni segi empat persegi, empat persegi. Hidayah Ustaz bujur semacam buah apa tahulah, bujur. No tuan-tuan, kita boleh sebut kilonya. Hidayah ni saya ingat pernah saya tengok hidayah tuan-tuan, Ustaz 20 kilo. 100 kilo itu hidayah lain. Mungkinlah 60 kilo. Hidayah isteri kita, anak perempuan kita. Hidayah ni benda kita tak nampak, tak boleh rasa, tak boleh pegang. Justru benda tu bukan mudah kita nak peluk. Kalau benda yang kita nampak, kita peluk, kita pegang di dada, ikat pun dengan hati, dengan jiwa kita. Tapi sebab hidayah ni tak nampak. Jelas Thailand, Masya Allah, ahlan wa sahlan daripada Thailand bersama kita pada malam ni, Masya Allah. Jadi kalau begitu hidayah kepada kita, kita tak nampak. Ini yang mungkin susah kepada kita untuk kita memahami di mana hidayah dalam beragama kita. Baik. Apa makna hidayah itu sendiri dalam kata-kata para ulama kita rahmatullahi alaihi. Sebelum saya apa itu hidayah, saya nak buat tuan-tuan bahawa dalam sunnah beragama ini, hidayah lawannya ad-dhalal ataupun kesesatan. Buat catatan ya. Al-hidayah zidduha ad-dhalal. Dalam agama kita, dalam pandangan Islam, pandangan agama kita, hidayah lawannya adalah kesesatan. Ad-dhalal. Al-hidayah ad-dhalal. Itu yang menjadi sunnah dalam kita beragama. Ad-dhalal, kesesatan, hidayah. Yang kita namakan hidayah, kita akan sebut maknanya nanti. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau hidayah itu lawannya kesesatan, maka ia satu benda yang jelas kepada kita. Hidayah besar harganya dan kesesatan satu benda yang berbahaya. Kesesatan ad-dhalal bahaya, menyesatkan kita. Dan dalam kerangka orang Melayu pun saya fikir perkataan kesesatan tu kita boleh faham. Sesat itu mana kita faham. Ajaran sesat kita boleh nampak. Makna ajaran yang menyeleweng pada agama, mengarut, ajaran yang batil. Sebab apa? Ajaran sesat, ajaran yang karut marut, yang jauh daripada kebenaran, nak tolak ke tepi. Kita tak boleh rapati ajaran sesat, tak boleh belajar pun, dekat pun tak boleh, terima tak boleh. Kita nampak sebab sesat ni benda yang menyusahkan, tapi sebab hidayah itu kita rasa seronok dan bahagia. Ini satu di antara peringatan disebutkan ulama. Kerana apa? Dalam sunnah beragama, hidayah lawannya adalah kesesatan. Jadi kata Al-Imam Tabari, dari riwayat dia kata apa? Demikianlah, oleh kerana kesesatan ad-dhalal satu benda yang menyusahkan, mengarut,
perkara yang menyusah mengarutnya, maka kita mencari hidayah. Sebab apa? Hidayah benda yang menenangkan, menyeronok dan menggembirakan. Ini kata Al-Imam Tabari rahmatullahi alaih. Jadi untuk jadikan kita dalam keadaan berhidayah, dapat hidayah, kata beliau, amat munasabah sekali kita baca ulang kali dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah, dalam solat. Amat munasabah. So, apa sebab kita nak hidayah itu ada dalam jantung hati kita sepanjang waktu, sepanjang masa, sampai kita mati. Mati dalam hidayah, mati dalam keimanan. Itu pandangan Al-Imam Tabari rahmatullahi alaihi. Baik, apa dia kata lagi? Sikit lagi dia kata apa? Jadi kalau begitu hidayahnya, kita kena cari, kena minta, kena rintik kepada Allah Azza wa Jalla, maka kena ambil sikap untuk jaga hidayah. Hifzul hidayah. Jaga hidayah. Ini kita akan sentuh. Jaga macam mana, Ustaz? Kami kalau nak jaga buah durian, tahu caranya sebab nampak buah. Kami nak jaga buah, nampak. Betul. Jaga hidayah ni dengan apa? Saya sebut awal-awal sebelum saya detailkan nanti. Dengan amal-amal salah. Antara cara jaga hidayah Allah ialah dengan kita melaksanakan amal salah. Amal salah. Bila buat amal salah itu bang kita jaga hidayah. Amal salah namanya baca Quran ke, zakat ke, sedekah ke, derma ke, zikir ke, tolong orang ke, tak kira lah. Amal salah, nama salah, sembahyang salat, semua ini cara untuk menjaga hidayah Allah SWT. Kita akan detailkan nanti. Saya nak cakap awal dulu tentang itulah kedudukan hidayah. Hidayah lawannya kesesatan. Yang tu tolak ke tepi, kita minta Allah kekal kita dalam hidayah dan tolak jauh-jauh daripada hidup ini kesesatan. Baik. Apa makna hidayah itu sendiri? Apa makna hidayah itu? Hidayah itu tuan-tuan disebut sebagai hiyal irsyad wad dilalah ala ma yusil ila matlub. Hidayah kata para ulama ialah merupakan satu panduan, satu petunjuk, pembimbing yang bawa kita kepada matlamat kita nak capai. Itu hidayah. Satu benda yang menjadi petunjuk, membimbing kepada kita untuk sampai kepada matlamat kita nak tujui. Sampai ke matlamat kita nak capai, al-matlub. Baik. Tuan-tuan, boleh nampak tak? Bila kita sebut hidayah dalam Islam ini, kita nak petunjuk bawa ke mana kita sebenarnya? Nak tanya tu. Kita nak ambil petunjuk, pembimbing bawa ke mana? Kepada Allah Azza wa Jalla. Al-matlub kita ialah Allah Azza wa Jalla. Kita nak meraih keselamatan daripada Allah. Kita nak mencapai kejayaan si Allah. Kita nak mencapai keredaan Allah Azza wa Jalla. Itulah dikata hidayah. Sebab itulah kita jaga hidayah, sebab kita nak sampai penghujungnya dalam redha Allah, rahmat dia, dalam cinta sayang Allah dan kerahmatan buat kita. Nampak tuan-tuan ya? Jadi itulah dikatakan makna hidayah. Kita nak dapat bimbingan, petunjuk untuk sampai kepada matlamat kita yang sebenar-benarnya. Lillahi ta'ala. Baik. Itu ta'rif yang dibawakan ulama. Apa makna hidayah? Baik. Kemudiannya, hakikat hidayah ni, hakikat hidayah, hakikatul hidayah kata ulama ialah dengan apa dia? Al-ilmu bil haqq wal-raghbatu fihi. Nah, ini dia rupa-rupanya. Hidayah ni bermula dengan ilmu dan kesungguhan untuk bersama ilmu. Jadi maknanya ini penegasan para ulama dalam kitab mereka. Saya baca kitab tuan-tuan, saya ambil daripada kitab. Jadi ulama kita menegaskan hakikat hidayah bermula dengan ilmu. Dan kita bersungguh dalam mencari ilmu. Ar-raghbatu fihi, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Ini yang kita kadang-kadang nak ajak masyarakat keseluruhan. Kita bukan orang lain, kita perlu tengok orang lain. Kita tengok kita dan kita, bukan orang lain. Kita dan kita, bukan orang lain. Kalau kita nak minta kita ini supaya sentiasa ada ilmu di dada, bersungguh belajar ilmu. Sebab apa? Sebab hidayah ini datang daripada
keilmuan kita miliki. Tanpa ilmu, hidayah tak akan muncul. Tanpa ilmu, hidayah tak akan datang. Tanpa ilmu, hidayah tak terbentuk. Tanpa ilmu, hidayah tidak akan bersama dengan kita. Sebab apa? Nampak tuan-tuan, kaitan cukup jelas. Orang tak berilmu, apa akan berlaku? Kita boleh tanya, boleh beri jawapan. Orang tak ada ilmu, ilmu tak ada, kosong ilmu di dada, tak ada ilmu, apa akan berlaku? Sesat, jahat. Jadi bila orang ilmu tidak ada, dia masuk golongan dhalal tadi. Dia mula sesat perjalanan hidupnya, dia mula jahat dalam urusan hidupnya, dia mula buat benda-benda maksiat, benda-benda yang bersifat dosa. Akhirnya sesat dalam perjalanan hidupnya. Kenapa sesat? Sebab dia tak ada ilmu. Bila ilmu tidak ada, hidayah tak akan datang. Itu kaitannya. Itu kaitan tu. Jadi sebab tu kita kena pertahankan kewarasan kita bersama ilmu ni, penting sangat-sangat. Terima kasih kepada Puan Murni. Ya. Hidayah datang daripada betul. Sebab bila orang tu jahil, sesatlah kan? Sesat bila jahil, bila tak ada ilmu, dia sesat. Jadi munasabah hidayah lawan jahil tadi. Hidayah lawan kesatan. Jadi sebab itulah kata ulama, dengan kita berilmu dan bersungguh dengan ilmu, hidayah akan menjadi neraca dalam kehidupan beragama kita. Walaupun dia tak nampak secara akal fikiran, tak boleh rasa, tapi dengan ilmu tadi kita boleh nampak dah. Saya ingat kepada guru kami sebelajar dulu. Cerita guru sajalah. Saya bila ceramah ni, kadang-kadang kita recall balik guru kita. Setengah dah meninggal, masih hidup pun ada. Yang telah meninggal kita doa keselamatan. Allah maghfir lahum wa'afihim wa'afu anhum. Moga Allah ampunkan dosa mereka, Allah angkat darjah mereka, Allah berikan mereka kerahmatan di alam kubur. Itu meninggal. Yang masih hidup, saya doakan mudah mereka rezeki Allah, keselamatan, keimanan, keamanan yang berkekalan, insya-Allah. Baik. Guru kami dulu, beliau cakap tentang persoalan kejahilan ni. Dia kata apa? Dia kata kamu ni kena faham tentang perbezaan di antara hidayah dengan sesat. Mudah saja dia kata. Kamu tengok lampu tu. Lampu kelas lah. Lampu dalam kelas. Lampu. Masa tu saya ingat lagi, bukan lampu canggih, malah kelas biasa. Lampu panjang lah. Kalimantan tu lah. Ya. Sekarang dunia sekarang lampu macam pelik dah. Ada bulat, ada yang macam-macam lah ya. Bentuknya beribuan. Tapi sekarang, masa sekarang belajar, kelas biasa. Kelas, yalah, biasa. Kalimantan adalah dalam 3-4 Kalimantan dalam bilik. Kelas 4-5 mungkin. Cerah lah. Kata macam lampu. Kalau aku buka lampu sekarang, macam sekarang, nampak cerah tak? Nampak wajah kamu, nampak di mana tingkap, nampak mana pintu, nampak mana langsir. Cuba tutup lampu sekarang ni. Kebetulan kelas tu dekat-dekat dengan petang. Maghrib dah, lebih kurang. Belum maghrib lah, tapi dekat maghrib. Tutup lampu. Dia tutup. Tutup tu, nampak suasana malam. Walaupun taklah kelam, tapi nampak malam lah. Pintu sama-samar, wajah kawan sama-samar. Makna kata beliau, itulah titik beza di antara hidayah dengan kesatan. Lampu bila menyala, itu hidayah. Dia menyuluh. Nampak tangga, nampak pintu, nampak tingkap, nampak langsir, nampak apa segala di depan kamu. Bila tutup lampu, gelap. Sama-samar. Jadi kamu tak nampak dah mana langsir, mana pintu. Jadi kata beliau, kata guru kami, ibarat itulah dia, lampu adalah hidayah. Dan tutupnya gelap itu adalah sebagai kesesatan. Jadi benda itu simple. Sekarang ni, kita dengan hidayah ni, tuan-tuan, kita nak ke pencerahan. Kita mungkin dalam hidup ini tak berapa nak faham agama, hukum agama. Bila ilmu kita pelajari, ni di Masjid Jami' Sultan Abdul Aziz ini, setiap malam kuliah maghrib diadakan. Saya pun ada slot, ya, kalau ikut kepada time saya, jadual saya, belum musim PKP ini, adalah setiap Isnin yang pertama. First Isnin, minggu pertama Isnin. Tapi kerana PKP ni tak ada jadual di sana, bahkan online pun masuk dalam jadual lain saya rasa. Tapi tak apalah, jemputan saya terima. Baik. Kita ada banyak program. Macam di Masjid Jami' setiap malam. Rakan-rakan penceramah para asatidz kita daripada Bangi, daripada Kajang, daripada dekat, yang jauh, daripada Shah Alam, macam-macam. Ada yang
berpuluh kilometer sampai untuk beri ilmu kepada kita daripada maghrib sampai isyak. Maknanya ruang hidayah tu ada. Di mana? Di pintu rumah Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab itulah kata setengah ulama, dia kata apa? Bila seorang manusia boleh mengekalkan untuk masuk ke masjid kerana beribadah, dia berada jalan hidayah Allah Azza wa Jalla. Siapa boleh kekalkan perjalanan untuk masuk ke masjid, dikekalkan, dia rajin ke masjid, masuk ke masjid, dia sedang berada jalan hidayah Allah Azza wa Jalla. Betul tuan-tuan. So apa dengan ilmu kita pelajarlah malam-malam. Malam ni tafsir, malam besok hadis, malam tulat pula syariat, malam tajwid Quran. Itu adalah pintu hidayah. Menyuluh apa yang tak terang dalam hati disuluh oleh ilmu. Hidayahlah tu. Apa yang buruk dalam hati disuluh oleh ilmu, kita istighfar pada Allah Azza. Itulah hidayah. Apa yang ada dalam jiwa kita yang tak berapa nak elok, mungkin kelam, mungkin berkarat dengan dosa, bila ilmu suluh, kita jadi orang yang dekat Allah. Lalu kita bertaubat, menangis kita, ingat dosa kita. Nampak? Jadi ini benda-benda yang agak mudah kita fahami sebab saya nak pertahankan. Jadi betul lah ulama kita kata apa? Hidayah datang melalui ilmu dan bersungguh-sungguh dengan ilmu tadi. Tuan-tuan puan teruskanlah. Yang dah lama mengaji di Masjid Jami' Sultan Aziz, teruskanlah. Yang belum cuba, belum start, baru nak start, kita start segera. Bukan tunggu besok, malam ni kita start. Oh, dengar ceramah malam ni by online, tak apa. InsyaAllah malam besok lusa tulat kita dalam masjid. Dan nampak masjid di Selangor bermula hari ini sudah boleh dihadiri oleh, kalau surau dan surau Jumaat 20 orang, kalau masjid 100 orang dah. Alhamdulillah, Jumaat pun 300 orang di masjid qaryah dan masjid masjid universiti, masjid institusi. Jadi alhamdulillah rezeki dah terbuka sekarang. Walaupun tak banyak, kita harap hari-hari mendatang masjid macam biasa dan Allah angkat penyakit ini daripada kita selama-lama, insya-Allah. Mudah-mudahan kita doakanlah. Jadi tuan-tuan, saya sebut tadi bagaimana kekuatan kita ilmu tadi penting sangat. Batu orang yang cari ilmu dapat hidayah. Siapa yang tak dengan ilmu, dia dapat kesesatan, ad-dhalal. Tuan-tuan, baik. Kemudiannya, bila sebut tentang jenis hidayah ni, anwa'ul hidayah, memang banyak. Bukan banyaklah, ada 3-4 lah. Saya nak ringkaskan saja sebab masa tidak mengizinkan. Kita akan berhenti 10.40. 10.40 bukan 8.40 malam. 10.40 ni melampau ni, 2 jam setengah ya. 8.40 malam. Isyak kita berhenti. Isyak 8.38 ya. 8.38 dia. Kita tamatkan 8.40 insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan, apa yang disebut sebagai jenis-jenis hidayah Allah Azza wa Jalla? Apa jenis hidayah ni? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama disebut dalam agama, ini umumlah, disebut al-hidayatul ammah. Dalam hidup ini disebut ulama sebagai al-hidayatul ammah. Makna apa? Hidayah umum, petunjuk umum. Itu maknanya al-hidayatul ammah, iaitu satu petunjuk umum, tabi'i. Contohnya, kalau tengok dalam hidup ini banyaklah. Contohnya dalam persoalan berkaitan perasaan. Manusia yang tabi'i hidupnya nak kepada pasangan hidup yang berjantina. Kita cakap contoh yang menepati syariat lah. Kalau ada orang nak sejenis jantina sejenis, itu di luar daripada batas agama tu. Tak masuk kerangka agama, itu di luar batas tu. Tapi manusia ini cenderung nak kepada yang berlain jenis, laki-laki nak perempuan, akhir jadi isteri. Ini satu petunjuk umum. Ini daya juga, makna dia ada satu rangsangan, satu kemauan yang bersifat umum. Bukan takat manusia, haiwan pun, kucing nak kepada pasangannya yang betina. Betul tuan-tuan, ini kenyataan. Ini disebut hidayah umum. Lapar, nak makan. Seorang bayi umur baru 3 bulan, dia lapar, dia menangis. Tandanya apa? Nak susu dia tu. Dia akan cari susu ibu je, atau susu macam mana. Bila suap saja, dia berhenti, diam. Dia akan diam. Ini kata ulama sebagai al-hidayatul ammah, di atas kemahuan yang kebiasaan yang ada pada semua manusia. Baik binatang ada, manusia pun ada macam tu. Kita rasa lapar, cari makanan.
walaupun tak makan nasi pun, sekadar roti sekeping pun kita nak makan, walaupun mungkin biskut sekeping. Itu namanya hidayah ammah. Mana satu petunjuk cara terbuka, cara umum. Itu disebutkan ulama perkara yang biasa berlaku kerana Allah memang cipta manusia macam tu, binatang macam tu. Allah kata apa? Dalam Allah kata apa? Allazi a'ta kulla syai'in khalaqahu thumma hada. Dalam surah Taha 50 Allah kata apa? Allah yang telah ciptakan semua perkara. Semua yang Allah ciptakan, maka ada kemahuan untuk dapat apa dia nak. Ini ada dalam surah Taha ayat 50. Jelas tuan-tuan ya? Ini hidayah umum. Orang kafir pun ada hidayah ni, binatang pun ada, orang mukmin apa lagi. Semua peringkat. Yang kafir, yang tak beriman, hatta binatang ada namanya al-hidayatul ammah, iaitu kehendak umum, kehendak yang biasa, kehendak yang tabi'i, baik makan, baik perasaan dan seumpamanya baik. Ini tak kira, ini benda biasalah, tapi yang kita bercakap ialah benda yang lebih dalam kepada kita, iaitu hidayah yang menyelamatkan agama kita, menyelamatkan iman kita, menyelamatkan hidup kita dunia dan akhirat. Ini yang kita kena bincangkan. Maka yang kedua disebut sebagai hidayatul dilalah wal irsyad. Yang kedua ini namanya hidayatul dilalati wal irsyad. Boleh tulis tu, Puan Murni dah tulis tu. Hidayah pertama umum, al hidayatul ammah. Yang kedua ini namanya hidayatul dilalah wal irsyad. Makna apa tuan-tuan? Hidayah yang sifatnya menjadi petunjuk dan menjadi pembimbing kepada kita, iaitu hidayah ke arah untuk menunjuki jalan yang betul, yang benar, yang salah, yang betul. Ini hidayah dalam konteks agama. Tariqul khairi wa tariqul syar. Ini jalan betul yang Allah redha suka. Ini jalan maksiat, Allah tak redha, kacau, jahat. Ini berasas kepada keimanan masing-masing. Ada orang dipilih jalan kebaikan, maka betullah pilihannya. Ada orang pilih jalan asyar, kejahatan, maka salahlah pilihannya. Ini disebut sebagai hidayah tudil arsyad. Man ada petunjuk bukti. Siapa yang tunjuk? Allah yang tunjuk. Ini jalan al-khair, kebaikan. Ini jalan asyar, kejahatan. Allah bagi pilihan kepada kita. Tapi yang penting kepada kita ialah di mana suluhannya. Itu balik kepada soal tadi. Tuan ingat tak? Ilmu tadi. Jadi kita ada ilmu ni tuan, kita mudah pilih. Bila orang ada ilmu, mudah pilih. Nampak ini putih, bukan hitam. Memang putih. Memang betul. Memang tak salah dah. Sebab apa? Sebab ilmu memandu hatinya untuk memilih benda yang baik. Tapi kalau orang tak ada ilmu, dia hidup tapi ilmu tak ada, akan pilih benda yang salah. Yang hitam, yang putih dia tak berapa nak clear. Yang hitam berkata putih, yang putih hitam. Dia pegang benda tak betul. Maknanya apa? Dia pilih satu benda salah. Kenapa? Dia tak ada kekuatan ilmu yang menyuluh kehidupannya. Jangan salahkan Allah. Jadi hal ini tidak salah Allah Azza wa Jalla. Kalau orang terpilih benda jahat, bukan salah Tuhan. Tak boleh kata, oh saya pilih kejahatan, hidayahnya daripada Allah sampai buat jahat. Tak. Sebab Allah bagi petunjuk kepada kita melalui jalan-jalan yang telah terang benderang. Ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan. Ini jalan ilmu, ini jalan kejahilan. Kena belajarlah. Ini disebut sebagai hidayah tudilalah wal irsyad. Akhirnya manusia dalam keadaan ada pilihan. Cuma pilihannya ialah bila buat pilihan salah, salahlah. Bila buat pilihan betul, betul lah. Terima kasih Puan Z Haji Ali ya. Yang kedua, hidayah sifatnya menjadi petunjuk pembimbing. Kita melalui, tambah sekali melalui ilmu dan iman kita, dan milih apa yang kita nak pilih melalui ilmu iman kita. Bukan setakat petunjuk saja, tapi melalui ilmu iman kita, memilih jalan betul, nolak yang salah, pilih yang benar, tolak yang tidak benar. Itu dia. Allah Subhanahu wa taala ketika bercakap tentang hidayah, Allah kata apa? Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, dalam surah Asy-Syura ayat 52. Allah kata engkau akan dipandu ke jalan yang lurus. Dengan sebab engkau pilih kebaikan, engkau dipandu jalan lurus. Tapi kalau engkau pilih kejahatan, itu tandanya bukan salahku, salah kamu.
Ini semua menunjuk pada kita bahawa pilihan kita berasas kepada ilmu iman yang ada dalam jantung hati. Sebab itulah kata ulama, orang yang berilmu, yang bertambah imannya, tidak akan kecundang dalam kehidupan beragama. Kedua apa? Sebab ilmu memandu dan iman menyelamatkannya. Tapi orang yang bila ilmu tidak ada, iman tak ada, dia akan kecundang. Sebab apa? Yang memandu adalah nafsunya semata-mata. Walaupun terang benda itu betul, dia kata salah. Terang benda salah, dia kata betul. Nah, itu kesilapan dia. Jadi hidayah yang penting, tuan-tuan. Yang ketiga, hidayah namanya apa dia? Hidayatul taufiq wassadad. Iaitu hidayah taufiq wassadad, mana hidayah bersifat kehendak yang benar-benar berasas kepada nilai keimanan. Saya terjemah payah juga ni, tuan-tuan ni. Sebab bahasa Arab kadang-kadang kita tak sampai setahap kita terjemah macam mudah. Tapi namanya hidayah taufiq wassadad. Dia macam mana contohnya? Benda tu memang jelas kebaikannya. Sepatutnya dengan jelas kebaikan, ambillah. Tapi kadang-kadang kita harap dia buat kebaikan, dia tak buat juga. Kita boleh beri kehidayah kepada orang tu. Atas dia lah. Bila dia pilih jalan kebaikan, dia akan selamat. Itu nama hidayah taufiq wassadad. Hidayah at-taufiq wassadad. Di sini kalau kita tengok dalam cerita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak anugerahkan kepada Abu Talib hidayah. Betul tak? Tak ada hidayah bagi Abu Talib. Sebab apa? Sebab dia tak nak. Dan Nabi tak boleh bagi hidayah kepada siapa. Walaupun Nabi merintih pada Allah dengan doa, Nabi tunjukkan sesuatu yang bersifat kebenaran, tapi Abu Talib tak nak beriman. Tolak Nabi Muhammad walaupun dia anak saudara dia, orang yang paling sayang cintai. Sebab apa? Sebab dia tak dapat hidayah taufiq as-sadad. Sebab hidayah ini pada Allah Azza wa Jalla. Dan kamu tak nak, aku tak beri. Muhammad tak boleh tolong kamu. Muhammad hanya boleh cerita Islam, agama yang sempurna, agama yang benar, agama yang betul, yang Allah terima. Tapi Abu Talib menolak apa Nabi sampaikan. Dia nak kekal agama asalnya. Allah tak bagilah. Suatu hidayah tak usah ni, Allah yang punya. Allah bagi pada siapa dia kendaki. Sebab dia nak, Allah bagi. Tapi kan Abu Talib tak nak. Abu Talib tolak. Maka di akhir dia mati tanpa dia beriman kepada Nabi ataupun kepada Islam, agama Nabi SAW, pada Allah Azza wa Jalla. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Al-Qasas ayat 56. Maka Muhammad tak boleh beri hidayah kepada orang lain. Aku yang boleh beri, bukan kamu boleh beri. Jadi hadis ini, tuan-tuan, ayat menunjukkan bagaimana hidayah yang milik Allah Azza wa Jalla. Allah akan beri pada siapa yang dia kehendaki, kalau dia nak kebaikan itu. Baik. Kemudian yang keempat ialah disebut sebagai al-hidayatu ilal jannati wan nar. Hidayah ke syurga dan hidayah ke neraka Allah Azza wa Jalla. Ini menunjuk kepada kita bahawa di depan kita terbentang luas perjalanan. Ada jalan ke syurga dengan amal soleh, ada jalan ke neraka dengan amal yang jahat, maksiat. Di mana pilihan kita? Jadi sebab itu kita nak kekalkan hidup dengan hidayah ke syurga. Amal soleh kita mantapkan, amal soleh kita lakukan dengan baik, sebaik-baik, supaya apa? Supaya hidup ini terarah ke jalan kebaikan, syurga menanti, bukan neraka menanti kita. Apapun cerita kita pada malam ini, sebenarnya saya tidak habiskan perbincangan. Sebenarnya saya cuma cakap dalam kadar basic asas, basic kepada tajuk ini, dengan tajuknya hidup bersama hidayah Allah Azza wa Jalla. Yang penting di penghujungnya kita dah masuk ke minit terakhir. Isyak pun dah masuk berkumandang kejap tadi, 8.38 waktu Shah Alam dan Petaling. Yang penting, tuan-tuan, ialah hidayah merupakan satu rezeki paling besar kepada kita. Itulah pintu kemenangan kepada kita, pintu keselamatan buat kita, pintu kerahmatan buat kita, dan pintu keredaan daripada Allah kepada kita dengan hidayah. Saya nak ringkaskan. Saya rasa yang paling penting sekarang ialah kita mengekalkan bacaan dalam Al-Fatihah. Bila sampai tahap kita baca ihdinas siratal mustaqim, boleh tak tuan-tuan terjemah dengan makna mendalam? Bukan terjemah dengan maksud dalam sembahyang kita terjemah, itu batal sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim, ya Tuhan kami berikan hidayah, itu batal sembahyang. Tapi maksudnya bila baca ayat itu boleh terjemah dengan penuh perasaan. Aku sedang merintih hidayah kepada Allah,
Aku sedang mohon hidayah kepadamu ya Allah. Tolong ya Allah berikan aku hidayah, keselamatan dunia ke akhirat. Dalam setiap kali kita baca Quran, setiap kali kita baca Fatihah dalam solat kita, mudah-mudahan dengan rintihan begitu kita tak tersasar daripada jalan keamanan, keimanan. Kita sentiasa di bawah bimbingan hidayah Allah Azza wa Jalla. Akhirnya tajuk kita malam ni, hidup bersama hidayah Allah. Menjadi kita hidup sentiasa, walaupun kita mati pun hidup lagi, hidup di akhirat dengan bimbingan hidayah Allah Azza wa Jalla, kerana syurga menanti kita, bukan neraka yang menunggu kita, insyaAllah. Wallahu a'lam. Itulah sekadar pertemuan pada malam ini bersama dengan rakan-rakan jemaah Masjid Jami' Sultan Abdul Aziz Petaling Jaya, dan kepada tuan pengurus masjid, terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan imam. Alhamdulillah bersama pada malam ini bersama jemaah, saya doakan semuanya dalam keselamatan, dalam kerahmatan. Jom sama kita raikan, masjid dah mula dibuka ni, walaupun tak ramai angka, jom raikan. Itulah pintu hidayah pada Allah Azza wa Jalla kepada kita. Aqul qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma rabbi assir umurana wa la tu'assir alaina. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.